Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rindu sekolah tak? Okey, kalau rindu sekolah, jom kita belajar tajuk yang masuk dalam SPM. So, kali ni cikgu akan sambung untuk bahagian ketiga, topik penaklukan matematik, garis lurus dan matriks. Okey, jom. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada yang dapat hadir pada kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu doakan hari ini semua orang berada dalam keadaan sihat, dah sarapan. Kalau belum sarapan tu bolehlah sambil-sambil cikgu cakap ni bolehlah awak makan. Tapi tolong fokuslah dengan cikgu Okey, jadi untuk hari ini cikgu nak sambung yang kita tamatkan pada minggu lepas. Minggu lepas tak ada, 2 minggu lepas. Okey, sebab minggu lepas kita cuti kan. Sebelum tu cikgu nak ucapkan selamat, rasanya masih sempat lagi kot nak ucapkan selamat menyambut Deepavali kepada semua yang menyambutnya hari tu. Ada yang balik kampung ke? Deepavali baru ni? Ada yang balik kampung? Ada tak? Ni musim-musim ni tak ada. Okey, tak apalah. Kita sambut dekat sini je dah okey kan? Okey, stay at home. Okey, good dah sini. So, untuk hari ni cikgu nak sambung masih lagi dalam kertas 2. Okey, hari tu kita dah buat bahagian B. Lepas tu kita buat bahagian A sebahagian. Jadi, ini antara topik yang kita akan pelajari. Bukan kita akan pelajari, memang ada dalam kertas 2 bahagian A. Okey, sebelum cikgu lupa, sepatutnya setiap orang dah ada modul. Okey, cikgu dah bagi semasa kita sebelum PKP hari tu kan. Tetapi kalau sesiapa yang dia tak ada bahan, hari ni cikgu akan pergi sekolah pukul 11 sampai pukul 12 sebab ada pelajar form 4 nak ambil buku teks. Jadi sesiapa yang dia tak ada bahan dekat rumah, dia tak tahu nak buat apa matematik, awak datang sekolah, cari cikgu dekat bilik guru. Kalau cikgu tak dekat bilik guru, awak call. Nanti cikgu akan bagi bahan untuk awak. Tu sesiapa yang tak ada lah. Tapi kalau sesiapa yang ada, awak just buat je banyak latihan yang cikgu bagi tu Okey, jadi untuk hari ni kita akan sambung penaklukan matematik. So kita tengok ayat dia. Nyatakan sama ada ayat berikut ialah satu pernyataan atau bukan pernyataan. X tambah 1 sama dengan 7. Okey, pernyataan ke bukan? Pernyataan ke bukan? X tambah 1 sama dengan 7. Pernyataan ke bukan? Siapa boleh jawab cikgu? Pernyataan. Okey, yang lain jawab pernyataan. Orang lain pernyataan ke bukan? Yang lain. Yang lain seorang je jawab. Okey. So, kita tengok apa itu pernyataan. Okey, ni ulang kaji sepatutnya dah tahu dah semua ni. Okey, pernyataan adalah sama ada benar atau palsu tetapi bukan kedua-duanya. Okey, maksudnya awak tengok dia benar ke palsu tapi dia tak boleh dua-dua. Contoh 4 tambah 2 sama dengan 6. 4 tambah 2 sama 6 betul. Okey, so boleh tentukan betul kan? Jadi itu pernyataan. 4 tambah 2 sama dengan 8. Yang tu salah tapi ataupun palsu. So dia pernyataan lah. Okey? Okey. Jadinya yang tadi tu bukan pernyataan sebab kita tak boleh nak tentukan dia benar ataupun palsu. Contoh X tambah 7 X tambah 1 sama dengan 7. Kita tak boleh tentukan dia ni sama ada dia ni betul ataupun palsu.
Jadi bila kita tak boleh tentukan dia benar ataupun palsu, so yang ini bukan pernyataan. Okey, bukan pernyataan. So bila bukan pernyataan dah dapat 1 markah. Okey, kesilapan biasa yang awak buat. Tengok ni. Ejaan salah. So bila ejaan salah, tolaklah markah. Tak ada markah lah. Markah dia 1 je. Okey? So berhati-hati. Pernyataan. Okey, next. Tulis 2 implikasi berdasarkan pernyataan majmuk berikut. Okey, implikasi. Ingat ini formula yang ni. Kalau implikasi formula ini. Jika P maka Q. Kemudian implikasi yang kedua, jika Q maka P. Jadi ini soalan dia, perimeter segi empat sama ABCD ialah 40 cm. Jika dan hanya jika. Perkataan implikasi ni dia akan ada ni. Jika dan hanya jika. So untuk nak buatkan implikasi 1 dan implikasi 2, yang ni. Yang ni sepatutnya tak boleh salah. Okey, tak boleh salah. So kita tengok jawapan dia. Okey, implikasi 1, jika perimeter segi empat sama ABCD ialah 40 cm, maka okey ni perkataan ni. Maka yang ni perkataan jika. Okey, sisi segi empat sama ABCD ialah 10 cm. 1 markah. Okey. Kemudian implikasi kedua, jika, masih lagi jika. Okey, dan maka. Kita terbalikkan je. Yang ni 1 lagi markah. So cikgu harap soalan ni jangan ada orang yang tak ingat nak buat. Okey, sebab ini bagi cikgu dia macam 1 markah bonus lah untuk awak. Okey, kita tengok seterusnya. Kesilapan biasa yang awak buat. Okey, kita tengok soalan yang 1 ni. Okey. Okey, jika perimeter segi empat sama ABCD ialah 40. Kenapa salah Kenapa kat sini salah? Sebab awak tengok sepatutnya dia ada sentimeter. Maksudnya bila salin tu kena salin semua sekali. Okey, maka sisi segi empat sama ABCD ialah 10. Sepatutnya dekat sini ada sentimeter. Okey. Sekejap. Sorry. Okey, ada sentimeter. Okey, so yang dekat sini, apa yang silap dekat sini? Dia tak ada segi empat sama. Yang dekat sini pun tak ada segi empat sama. Okey, itu yang antara kesalahan-kesalahan yang mungkin awak boleh buat, yang akan awak buat lah, mungkin terbuat. Jadi tolong berhati-hati bila awak salin balik. Okey, yang kalau dalam bahasa Inggeris pula, dia eja ni salah. Ni. Sepatutnya eja dia apa? T-H-E-N. Then, bukan then yang ni. Okey? Boleh Setakat ni ada soalan tak? Dia bila? Alright. Setakat ni ada? Okey, good. Tak ada masalah Dari sini okey. Yang lain okey Alright. Ada yang nak masuk tak? Ada masuk tak? Okey. So cikgu sambung. Kalau cikgu laju ke atau awak kurang faham, awak stop je cikgu. Tapi kalau cikgu, cikgu akan tengok balik lah sebab cikgu tak dengar lah awak cakap. Okay, so next. Sekejap. Okay. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Okay. Okay, dia suruh tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Semua segi 3 sama kaki mempunyai 2 sisi sama yang panjang. Okay, PQR mempunyai 2 sisi yang panjang. Okay, jadi kita dah belajar masa tingkatan 4 premis, ini premis jenis yang pertama. Maksudnya kalau semua A ialah B, premis kedua C ialah A, C ialah B. Conclusion dia C ialah B. Okay, sekarang kita tengok. Semua A, sini A. Sini B, sini B. C kat sini. Nampak tak? Okay. So sekarang ni kita tengok. Okay, semua segi 3 sama kaki ini adalah A. Ini A. Okay, kemudian mempunyai 2 sisi sama panjang. Ini adalah B. Okay, yang ni PQR adalah
C dan dua sisi sama panjang adalah B. Okey, jadi apa yang kita kena letak kat tengah ni? C ialah A. Jadi jawapan kita PQR ialah segitiga sama kaki. Okey, boleh nampak dekat sini? So awak tengok dekat sini, ini macam dia punya formula lah. Yang jenis pertama ni, macam formula dia. Awak tengok kalau A, B, C, B kat bawah ni, so dekat sini apa letak dia? C dengan A. Okey? Boleh faham tak A, B, C, D yang cikgu cakap ni? Ada yang tak faham? Ada? Okay, good. Thank you. Alright. So, tak ada masalah Okay, so kita tengok pula. Ini yang tadi. Next. Okay. Sudut yang dicangkum di pusat sebuah poligon sekata yang mempunyai N sisi ialah 360 darjah per N. Buat satu kesimpulan secara didaksi bagi sudut yang dicangkum di pusat sebuah poligon sekata yang mempunyai 5 sisi. Okey, 5 sisi. Dia punya clue dekat sini. Ni, 5 sisi. Sorry, sekejap. Okey, kita ni 5 sisi. Cluenya 5 sisi. Jadi kita punya N tukar dengan 5. Yang ni awak masuk je nilai dekat sini 360 darjah per 5. Okey? So dekat situ awak dah dapat 1 markah. Okey, seterusnya kesimpulan secara aruhan. Okey, ini antara soalan-soalan favorite. Soalan yang kerap keluar. Okey, dan kita dah banyak kali sebenarnya buat latihan soalan ni. So apa yang cikgu selalu kata, yang bahagian ni. Yang ni tak perlu awak tengok. Okey, yang kita kena tengok dekat bahagian belah sini. Yang ni. So yang ni apa syarat dia? Okey. So kita tengok yang mana sama tu kita kekalkan. Sama 2 kan? Okey, 2 sama. 2. Okey. Lepas tu yang dalam kurungan tu sama ke tak? Kalau dia tak sama, kita letak N. Tetapi kita tengok juga yang ni dia bermula apa ni? Dia bermula 1, 2, 3. Dia mesti mesti ikut turutan 1, 2, 3 ataupun 0, 1, 2, 3. Kalau dia tak ikut turutan yang dekat sini ni, yang dalam kurungan ni dia tak ikut turutan, yang tu awak kena fikir sesuatu. Mungkin dia ada formula yang lain. Okey. So sebab soalan kita ni dia dah ada turutan, so kita tukar je lah dia jadi N. Kemudian kuasa 3 tak berubah sebab dia tak ada perubahan kan. So tambah dengan 1. Okey. Lepas tu tambah dengan 1, kita punya N berapa? N sama dengan bermula berapa? Siapa boleh jawab? Cikgu tak dengar. Cikgu rasa ada yang jawab ni. Okey, tak apa. So N kita bermula 1, 2, 3 dot. So kita tengok jawapan. Okey. Yang ni dia sambung 4. So 1, 2, 3, 4. Tetapi mesti ada apa cikgu tulis ni? Sekejap. Okey, 4. Okey tak? Okey. Dot. Awak tengok dot dia kat sini. Ada 3 dot dekat situ. So N dekat dalam. Okey? Jadi nak tahu betul ke tak, awak masukkan. Masukkan, dapat tak jawapan yang kat tepi. Okey? So kita tengok kalau ini apa? Ini soalan. Okey, ini soalan lain ni. Sorry, ini soalan lain. Okey, ini soalan lain. So jawapan dia macam ni. Okey? Awak nampak beza dia. Yang ni dia start dengan 0. Yang ni dia start dengan 1. Okey? So sebab tu yang ni dia N 0, 1, 2, 3. Kena 4 Tadi cikgu buat sampai 3 je kan? Ni pun N 1, 2, 3, 4. Dot. Okey. So apakah kesalahan biasa yang awak buat? Okey, awak tengok ni. Ni yang cikgu cakap tadi. Dia tak ikut urutan. So dia 1, 4, 9, 6. Dia tak ikut urutan tu. Cikgu kata dia mesti 1, 2, 3, 4. Ataupun 0, 1, 2, 3, 4. Macam ni. Okey dah, dia ikut urutan. Tetapi kesalahan dia apa kat sini? Dia tak buat dot. Dekat sini apa sepatutnya jawapan dia? N kuasa. Sepatutnya dekat sini N kuasa 2. Okey, kenapa? 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4.
3 kuasa 2, 9, 4 kuasa 2, 16. Okey, boleh nilai N mesti berurutan. Okey, macam ni Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Ada yang nak tanya setakat ni? Boleh? Satu, apa yang satu? PI? PI dengan Shelly cakap satu apa benda? Okey, mula pada satu. Okey. Okey, cikgu baru tengok chatting awak. Sebab cikgu nak tengok dua-dua sebelah-sebelah. Cikgu punya slide dia akan jadi separuh je macam ni. Okey. So boleh faham yang cikgu tunjuk tu? Yang ni tolonglah. Sebab yang ni dia soalan ni bagi cikgu memang soalan yang sepatutnya semua orang boleh jawab. Okey? Alright. So ada soalan untuk soalan ni? Boleh PI? Boleh? Okey, thank you Dashni. Okey, good. So, okey Wani. PI. Okey Wani, mana geng-geng awak ni? Macam tak nampak je. Fatimah dia cakap dengan cikgu dia tak boleh masuk. Lepas tu semalam siapa Baisha ke siapa? Tak dengar lah Syatibi bercakap. Awak chat je lah Syatibi. Cikgu punya. Okey. Syatibi cakap apa yang cikgu tak dengar lah. Okey. Tak ada cakap patutlah tak dengar. Okey. Sebab cikgu nampak ada macam bergerak-gerak tu. Alright. Ayo cikgu tak dengar. Okey. So cikgu sambung boleh Okey, satu lagi, hari tu cikgu ada kirim kertas graf dekat Nazhan. Okey, siapa yang mungkin berdekatan dengan rumah Nazhan, boleh minta kertas graf kat dia Ada banyak jugalah cikgu bagi hari tu sebab dia datang sekolah. Okey, so cikgu sambung sekarang. Jauh Alex. Okey, kalau jauh petang ni pukul 11.12 nanti Alex datang sekolah. Cikgu ada. Tapi call dululah. Betul lah Syatibi. Alasan tiap-tiap hari dia pergi ngetek kan. Okey, so cikgu sambung Okey, thank you Kak Ellen. Apa ni? Sekejap Okey, so cikgu sambung. Okey, so soalan nombor 7. Ini pun soalan wajib lah dekat dalam kertas SPM. Okey, jadi dia tanya Raja 8 menunjukkan logo yang dilukis pada satu carta cates yang terdiri daripada sebuah segi empat tepat OPQR. Okey ni OPQR. Jadi dia kata yang sekejap ni. Sorry mana cikgu pen. Okey, OPQR dan sebuah trapezium PVUT. Okey, ni trapezium kita PVUT. Okey. Jadi panjang segi empat tepat ialah 12 cm. Okey, panjang ni lah 12 cm. Ini 12 cm dan lebar segi empat tepat ialah 3 cm. So sini 3 cm. Okey, titik V, U dan Q berada tegak di atas titik R. Titik apa? VU. Okey ni. V. Bila baca soalan bermasalah, kita kena terus tengok. Okey, macam ni dia kata. Okey, V, U dan Q. Okey, Q. So kita terus tengok dekat mana yang disebut. Okey. Berada tegak di atas titik R. Okey, kita dah sampai sini. Kemudian tinggi tegak titik V. Okey, titik V. Mana titik V? Titik V. Okey, yang ni atas sekali. Okey, titik V ialah 9 cm dari paksi X. Maksudnya daripada bawah ni sampai atas adalah 9 cm. Bermaksud dekat sini 9. Awak nampak tak? Sebab dia kata daripada bawah ni sampai atas adalah 9. Jadi dekat R ni berapa X dia? So R dia kat sini 12 lah. 12. Okey, ini 12. So dekat sini 12. R 12. So dekat sini sebenarnya V awak dah boleh dapat. V adalah 12 titik dia 12, 9. Okey, so sorry tulisan cikgu tak cantik. Tengok dia dah hilang pula semua.
Sekejap. Ter. Okey, cikgu ulang balik. Sini tadi 9. Okey, 9. Sini 12. Okey, sini 12. Okey, dekat sini tadi 3 cm kan? Maksudnya dekat sini 3 lah. Sini 3. 3. So yang ni kita V ni kita dapat titik dia adalah 12, 9. Okey, ni 12, 9. Okey, kemudian dia kata dan 9 dapat cm dan panjang PT. Panjang PT, okey, PT adalah 4 cm. So dekat sini T ni 4. Sini 4, bawah ni 4. Okey, jadi dia kata cari persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus bagi TU. Ni cikgu tahu Syatibi suka soalan ni. Syatibi? Okey, dia suruh cari persamaan bagi garis lurus TU. So kita guna apa? Kita guna formula Y sama dengan MX tambah C. MX tambah C. Okey, sekarang ni dia nak garis lurus TU. Dia bagi awak dekat sini, TU ni sebenarnya dah ada titik. T, yang T ni titik kita adalah 4, 3. Okey, ni titik kita. Okey, jadi nak dapatkan persamaan bagi garis lurus TU, apa yang awak kena cari? Kita dah ada Y, kita dah ada X sebab kita boleh ambil titik T ni. Kita boleh cari M. Okey, macam mana kita nak cari M? Kita gunakan sebab yang ni dia dah kata tadi apa? Trapezium. So bila trapezium, yang ni dengan ni selari kan? Ini dengan ni selari. So M dekat sini, okey, sama dengan M dekat sini. So M nya nak cari, formula kita apa? Formula M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So mana dia punya Y2, Y1? Ni kita ambil titik V dengan P. P adalah 0, 3. Okey, so awak dapatkan dia punya kecurunan. So kita tengok contoh sebab dia punya jawapan. Sebab cikgu conteng-conteng ni dah kurang faham. Okey, nampak? Ni tadi. Ni yang cikgu conteng tadi lah dekat gambar tu, kat gambar raja sebelum ni. Jadi ini kita punya M lah, kita dah dapat. Okey, M ni dapat mana? Kita ambil yang ni. Ni titik dia 0,3. Okey, ni 12, 9. Jadi kita dapatkan M. So M dekat sini adalah 1/2. Okey, so kita tengok seterusnya. Jadi dapat soalan yang pertama tadi, kita punya M adalah 1/2. Kita gunakan titik 43. Ni titik 43. Titik 43 M 1/2. Okey, so kita akan dapat nilai C. Dekat sini dah 1 markah. Okey, so dapat nilai C, awak masukkan C sama dengan 1. Terus masukkan dalam persamaan. So dekat sini awak dapat 2 markah. Okey, kemudian tadi dia tanya apa soalan dia? Okey, persamaan TU. Tadi dah dapat persamaan kan? Okey, ini persamaan TU. Kemudian dia kata cari tinggi tegak dalam sentimeter titik U dari paksi X. Maksudnya dekat sini, berapakah nilai dekat sini? U dekat sini kita dah tahu 12 Y. Y tu tak tahu berapa. Okey, so macam ni. Ni. Maksudnya dia nak suruh awak cari ni. Tinggi tegak ni berapa? Maksudnya dekat sini lah. Y ni berapa ni? Y dekat sini berapa? Okey. Jadi kita tengok, kita masukkan ni persamaan. Sebab persamaan tu, awak tengok sini. Persamaan tu pada garisan ini. TU kan? Jadi kita masukkan je lah nilai 12 ni dekat dalam persamaan yang kita dah dapat tadi. Ni persamaan kita dah dapat kan? Kita masukkan 12 dalam ni. So kita dapat Y sama dengan 7. Okey, boleh? Ada soalan tak? Setakat ni. Soalan ni cikgu tahu ramai yang dia suka buat. Tapi kadang-kadang dia salah. Bila dia salah tu dia dah macam fed up. Tapi sebenarnya kalau awak ingat Y, MX tambah C, lepas tu nak cari kecurunan apa yang mana sama, yang tu tak ada masalah. Okey, boleh tak setakat ni?
Ada masalah? Boleh faham? Okey, faham. Bagus Wani. Okey, sebenarnya awak punya periksa, okey, good Ashni. Periksa apa? Percubaan hari tu, cikgu tahu awak boleh buat tapi mungkin kurang latihan. Okey, so cikgu harap dekat rumah ni tolonglah buat banyak sikit latihan banyak latihan, lepas tu make sure tak apa, awak buat bila-bila awak hantar je kat cikgu. Cikgu ada masa cikgu akan tanya. Okey, boleh cikgu sambung Okey, boleh cikgu sambung. Hai, senyap je ni. Okey, thank you PW. Okey, Joanne. Okey, good. Cikgu harap siapa yang ada kontak kawan-kawan tu boleh message lah kawan-kawan supaya dapat join kelas. Okey, thank you Shirley. Okey, so cikgu sambung Okey, so ni kita sambung. Sekejap, yang tadi. Okey. Ni matrix. Okey, soalan matrik. Soalan matrik juga adalah soalan yang memang keluar. Setakat ni lah. Untuk tahun ni, cikgu rasa dia memang akan keluar juga. So yang ni dia kata matrik songsang. So kalau matrik songsang, awak gunakan formula ni je. Ni, formula ni je. Ni je yang bawah ni. Ni untuk matrik songsang. Tapi kalau matrik tu dia kata tiada matrik songsang, apa nak buat? Periksa baru ni cikgu ada bagikan. Kita ambil formula ni je. Kalau tiada matrik songsang, so formula dia akan jadi A, D tolak B, C sama dengan kosong. Okey, untuk soalan A ni biasa inilah soalan yang keluar. Kalau dia tak suruh cari ini, yang ni kat sini ni, mungkin dia suruh cari yang ini. So ada dua perkara je sebenarnya setakat ni lah. Okey, tapi cuba buat banyak-banyak latihan supaya awak boleh lebih familiar dengan soalan tersebut. So tolong formula dia ini je. So kita tengok macam mana nak buat. Okey, sekarang ni tadi soalan dia bagi awak diberi matrik songsang ini adalah ini. Jadi okey, hilang pula. Okey, taklah. So okey, so sekarang ni dia bagi awak matrik yang ni. Okey, cikgu kata tadi guna formula ini je kan. Awak masukkan je lah. Ini A, ini kan kita dah belajar. Ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi A darab D. Ni 2 darab 4. Lepas tu 3 darab 1 B darab C yang ni. Okey? Jadi masukkan ni terbalik. Ni tahu kan? Ini dengan ni tukar terbalik. Yang ni kita masukkan negatif je. Yang ni jangan lupa. Tolong jangan lupa. Awak bukan tak boleh buat tapi selalu lupa. Okey? Kemudian kita selesaikan. Selesaikan ini, tekan je kalkulator. Ni awak tekan je kalkulator. Sebab kalau comot takut silap kan. Awak tekan kalkulator awak dapat 5. Okey? Yang ni awak dapat negatif 1. So bandingkan je lah dengan yang kat sini. P dengan N. Kadang-kala dia akan tanya, dia letak macam ni. K. Okey, kadang-kadang soalannya 4 N negatif 3 2. So bila K macam ni, dia akan jadi berapa? K dia akan jadi 1/5. Okey, boleh dia biasa dua macam tu je lah yang keluar. Okey? Okey. Sekarang ada pen dengan kertas tak? Cikgu nak suruh awak tulis sekejap soalan ni. Cikgu tak nak jawapan dia. Cikgu nak awak buat sekarang dengan jalan kerja yang betul. Cepat, ada pen kertas tak? Ke awak tak ada pen kertas ni? Kalau kelas saya bawa pen kertas lah. Okey, cuba jawab sekarang. Cikgu tak nak jawapan, cikgu nak step matrik.
Okey, buat sekarang. Sekejap cikgu bagi masa 1 minit ke? Kalau dah hafal sepatutnya dah okey. Cuba buat sekarang. Nanti cikgu tunjuk jawapan dia. Okey. Kalau dah siap, bagi tahu cikgu dah siap. Cikgu cuma nak awak recall balik je. Kaedah awak buat tu betul ke tak betul? Okey, kalau siapa yang tengah tengok rakaman ni pun boleh cuba buat sebab cikgu akan upload dalam YouTube. Okey, kalau dah sudah, bagi tahu dah sudah. Dah ke belum? Buat tak? Buat tak? Jangan lama-lama sangat. Okey, buat. Okey, good. Thank you Dashni. Dia selalu respon cikgu. Yang lain mana? Wani, geng-geng awak yang lain mana Wani? Geng-geng Yanzan. Mana kawan-kawan awak? Tak nampak pun. Tong Yanzan je yang ada. Alah, hai. Okay, good Thailand. Thailand, Tiban mana? Tiban dengan Tamil, ada tak? Cikgu, Tiban ada cikgu. Tiban ada, okay, good. Geng-geng Tong Yanzan ni. Tong Yanzan mana? Senyap je. Okey, cikgu tahu yang Yanzan ada. Tapi kawan-kawan awak mana? Kawan-kawan awak mana? Okey, so cikgu harap awak buat. Sekarang macam ni. Yang ni adalah soalan wajib dalam peperiksaan. Jadi cikgu harap, okey, Dani left lah sebab cikgu tak nampak dia. Dani, masuk balik. Wani, PM Dani. Dia merajuk kot, cikgu tak sebut nama dia. Okey, so soalan ni tolong cikgu harap tak ada salah langsung pun. Negatif positif pun tak boleh salah So kita tengok dia punya dia punya kaedah yang betul. Sebenarnya awak tahu. Okey, tak apa Wani, awak PM dia. Sorry cikgu tak perasan agaknya. Okey, cikgu tahu awak tahu soalan ni, cuma kadang-kadang awak overconfident. So bila overconfident tu ada step yang salah. So yang ni jangan salah. Sebab ini 4 markah. Okey, so kita tengok kaedah yang betul. Awak compare dengan jawapan awak. Betul ke tak betul? Okey, so kaedah metrik. Okey, ni bentuk yang basic. Okey, cuma dekat sini nanti okey, sorry. Dekat sini nanti awak kena selesaikan je. Satu lagi step dekat sini. Okey, awak kena selesaikan. So ini bentuk yang basic yang awak kena tahulah, kena ingat, kena hafal. Okey, Alex kalau tak ingat buat 20 kali. Dominic ada tak? Cikgu macam tak perasan. Arif pun macam cikgu tak nampak. Okey, so ini jalan yang betul untuk okey, awak susun ni 1 markah. Awak susun ni 1 markah. Okey, ni yang cikgu cakap tadi. Kaedah ni. Yang ni awak jangan letak kat sini, awak masuk je terus kat dalam ni. Okey, yang macam cikgu selalu ajar. So dekat sini
Mesti nak betul sebab kalau sebelum ni kaedah pemarkahan dia dekat sini pun dah okey. Awak buat macam ni pun dah okey, tetapi ada tahun dia nak pelajar tunjuk kaedah yang ni. Okey, so bila dia nak awak tunjuk kaedah macam ni, awak kena buat lah. Okey, dan cikgu nasihatkan buat macam ni supaya selamat. Tolong buat dan make sure betul. Kalau yang awak dah buat tu salah, tolong buat dan buat sampai awak boleh ingat dalam kepala kaedah dia betul. Okey, itu je yang cikgu boleh tolong. Yang lain semua diri awak sendiri. Okey, so sampai kat sini, dan sini dapat 1 markah, 1 markah. Walaupun dekat sini betul, okey, tapi kat atas ni salah, sebenarnya dia boleh mengganggu markah awak. Okey? Alright. So, ini lagi soalan yang biasa keluar. Bentuk macam ni lah. Maksudnya dia bukan direct. Yang tadi tu soalannya direct. Okey, tetapi kebanyakan lately ni dia keluar soalan macam ni. Jadi, untuk dapatkan soalan-soalan macam ni, awak pergi dekat Telegram cikgu, rajin-rajinlah buka dalam tu, tengok soalan, lepas tu screenshot, awak tengok. Kalau ada masalah, awak PM je cikgu. Cikgu, insyaAllah cikgu akan bantu. Okey, cuba tengok dekat sini, cikgu nak awak keluarkan dia punya masalah. Cuba keluarkan persamaan dia. Boleh nampak tak dia punya full soalan ni? Patutnya cikgu buat dia full soalan, boleh nampak tak? Ke dia terpotong? Harap-harap tak sempat lah salah jawapan tadi. Cikgu bagi 30 second. Okey, boleh. Okey, so dekat sini jawapan dia, ni jawapan dia sepatutnya. Okey, tetapi bila macam ni awak kena tulislah. First kali dekat atas tulis C. Okey, katakan C adalah coklat. Okey, yang ni kena nyatakan. Okey, dan apa lagi satu? S. S sama dengan soda. Yang ni kena maklumkan lah dekat atas ataupun yang permulaan awak punya pengiraan tu. Okey. Jadi yang pertama sekali bila ada soalan macam ni, awak kena keluarkan dia punya persamaan. Okey. Jadi kalau dia suruh guna kaedah metrik, tolonglah buat kaedah metrik. Tolong baca soalan sebab peperiksaan percubaan sebelum ni ada pelajar yang dia sebenarnya dia dapat jawapan betul, tapi sebab dia tak guna kaedah metrik jadi kosong. Sama juga kalau soalan tu dia tak bagi guna kaedah metrik, awak guna kaedah metrik, jadi sama juga kosong walaupun markah akhir awak tu betul. Awak tak ikut soalan, kehendak soalan. Okey, jadi berhati-hati so penyelesaian dia ni dia gunakan kaedah metrik. Okey, so yang ni nanti awak cubalah kat rumah nanti. Memang sekarang kat rumah kan, cubalah lepas kelas ni nanti so make sure awak punya calculation betul. Yang ni cikgu nak ingatkan yang ni. Yang ni awak tunjukkan yang telah di dia yang ikan tu, kaedah ikan tu. Okey, yang ni. Okey, siapa yang belum tahu, mungkin ada yang tengah tengok YouTube cikgu ni. Okey, mungkin dia tak tahu kaedah ikan. Okey, ni cikgu panggil kaedah ikan. Okey, so jadi apa kaedah ikan? Ini kepala, ni kepala dia darab dengan kepala. Maksudnya kat sini 6 darab dengan 36. Okey. Lepas tu tambah ekor dengan ekor. Ni ekor dengan ekor bawah ni. Negatif 8. Okey, darab dengan 22. Okey, lepas tu okey ni dia kena ada kurungan besar lah. Okey, sorry tulisan cikgu tak cantik ni. Okey, kemudian yang bawah pula, kepala yang bawah ni, negatif 2. Okey, darab dengan kepala yang sebelah sini, 36. Darab dengan 30.
6. Okey. Tambah. Okey, ekor pula ni. 4. 4 darab dengan 22. Okey, tak payah selesaikan pun tak apa. Tapi kalau dah selesaikan macam ni, dia akan penyelesaian dia macam ni lah. Alright? So yang ni cikgu nak awak tukar ni. Jangan tinggal je macam ni. Okey, so nanti awak akan boleh dapat, insyaAllah dapat 4 markah. Okey? Ini soalan dia berbagi. Okey, kesilapan biasa yang awak buat. Ini memang matrik ni selalu sangat pelajar awak salah. Kalau awak rasa awak masih lagi belum hafal, belum ingat dia punya kaedah tu, tolong buat berkali-kali. Sebab dia kat sini confirm 4 markah. Campur yang bahagian A tu lagi 2 markah, confirm 6 markah. Okey? So, kita tengok. Apa kesilapan yang biasa awak buat? Okey, dekat sini. Ni, dia tak selesaikan macam ni. Dia tak habiskan. Dia tinggalkan macam ni je. So, bila tinggal macam ni, awak dapat 1 markah. Rugi lagi 1 markah. Okey, mesti dah buat macam ni, selesaikan jadi macam ni. Okey? Yang kedua, ni, terbalik. Yang ni terbalik ni memang sangatlah ramai yang buat. Terbalik. Tak boleh, salah. Dan ni, pandai-pandai je dia letak pecahan dekat sini. Siapa yang selalu buat tu dia tersenyum-senyum lah. Okey. Ini memang kesilapan biasa yang pelajar buat. Okay, kita tengok. Ni ada lagi ni kesilapan. Ini memang selalu ni. Soalan dia senang. Sebenarnya pelajar boleh buat. Tengok dia cara. Dekat sini. Okey. Dia minta. Soalan tadi dia minta apa? Tengok. Soalan tadi. Sekejap. Okey, C dengan S kan? Okey, kalau ni C dengan S, jadi kat bawah sampai kat bawah ni C dengan S lah. Tapi ada juga pelajar. Okey, kita tengok next Okey. Ni. Soalan dia X dengan Y. Tapi dekat jawapan P dengan Q. Salah lah. Kosong terus. Lepas tu dia tulis pula nisbah macam ni. Ini yang main cek calik-calik, tulis calik-calik tu. Okey, boleh cikgu harap soalan ni semua orang boleh skor 6 markah. Okey, sebab cikgu tahu awak memang boleh buat. Soalan yang hanya perlu awak faham dan hafal dia punya kaedah dia. Okey, kalau guna kaedah lain, automatik terus kosong. Tu cikgu cakap dia nak kaedah metrik kan, tapi awak guna persamaan linear kan, kosong lah. Dan yang dekat sini pun sama. Dia tak ada tulis XY tu, tak ada tulis, terus je bagi macam ni, pun kosong. Sebab tu cikgu kata soalan ni pelajar selalu ambil ringan, dia nampak macam mudah tapi sebenarnya banyak kesilapan yang dia buat. So sekarang ni tak ada masa untuk awak relax, untuk fikir dia senang. Sekarang masanya awak buat ulang sampai awak boleh hafal dia punya kaedah tu. Okey. So setakat ni ada masalah tak? Okey, ada masalah tak setakat ni? Tak ada. Dapat 4. Oh good Thailand. Okey, tak ada. Okey, Joanne ada masalah? Raise hand tu. Wani dapat full mark tak? 4 markah. Dapat tak full mark? Salah tekan? Oh salah tekan. Sebab dia macam ada baru kan? Okay, good Wani. Okay, dia macam baru kan? Yang raise hand tu. Tadi pun cikgu try. Okay, yang lain dapat tak? Syatibi, siapa lagi? Arif tak ada Dominic tak ada Alex dapat tak Alex? Okay, yang Zen kalau tak dapat memang kena jentik link dia. Dominic ada. Good. Dominic dapat tak? Nazhan tak masuk Dapat tak Dominic? Dominic rajin masuk kelas. Okay, good Dominic. Make sure 4 4 tambah 2 dapat 6. Okay, rajin-rajin buka cikgu punya Telegram tu, ambil soalan. Ataupun awak buat dalam modul yang cikgu dah bagi dah. Okay, kalau tak ada soalan, hari ni pukul 11 cikgu ada kat sekolah. Kejap lagi cikgu gerak lah. Okay? So far, tak ada masalah
Okay, so ini pepejal geometri. Okay, so sekejap, banyak lagi tak? Kebaran kalian. Kelas yang hari Isnin malam ni pukul 8 ni, awak masuk ke tak? Awak tengok ke tak? Yang cikgu selalu suruh tengok tu. Tengok. Masuk tak? Okey, cikgu rasa cikgu nak, okey masuk. Good, Syatibi. Cikgu rasa cikgu nak habiskan sebab kita dah 9.30 ni. Sebab cikgu tak nak bagi banyak-banyak. Kalau bagi banyak-banyak pun awak terlalu banyak kan. Tak apa, lepas ni nanti cikgu akan bagi ataupun kita buat macam hari tu, awak cari mana-mana soalan. Okey, terima kasih cikgu nak ucapkan pada yang respon lah. Pada yang respon. Okey, kejap pada yang respon cikgu suruh buat beberapa soalan tu kan. Cikgu suruh buat beberapa soalan tu, dia respon kat cikgu. Okey, dia hantar kat cikgu. Yang mana sempat cikgu rasa cikgu dah cikgu dah tanda, tapi yang mungkin cikgu termiss tanda, awak PM cikgu. Okey, cikgu mungkin termiss sebab banyak sangat mesej tu kan. Jadinya untuk yang kali ni pun sama, kita dah buat beberapa subtopik tadi. Awak cari soalan tu. Okey, lepas tu awak snap, screenshot, buat soalan, PM dekat cikgu. Boleh tak? Sebab cikgu tak nak bagi banyak-banyak. Okey, thank you Dashini. Okey, so kita jumpa lagi minggu depan. Nanti hantar soalan Okey, bye semua.